أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Selamat pagi diucapkan kepada as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal. Dah ada beberapa orang baru, tapi tidak ada masalah. Kita akan terus dengan kuliah kita. Dan kita akan rakam masuk di dalam grup kita. Dan siapa yang lambat boleh tengok secara rakaman. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi perlulah kita panjatkan kesyukuran yang lebih lagi apabila kita menghadapi saat yang getir ini, COVID-19. Masalahnya sekarang ni orang tak bekerja, kurangnya pendapatan, kurangnya tak apa lagi, yang tak ada, yang putus bekalan. Ada bantuan-bantuan yang boleh kita pohon, yang boleh kita minta. Jadi insya-Allah akan cukup, ada rezeki, insya-Allah hidup lagi. Baik, insya-Allah kita akan terus mula hadis yang ke-13 pada pagi ini, bandingan pembaca Al-Quran. Jadi antara pembaca Al-Quran juga ada beberapa bahagian atau beberapa golongan pembaca Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Baik, kita lihat terjemahan.
daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin, seorang mukmin, orang yang beriman itu yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujah. Sabahul Nur, utrujah. 31 tengok dia ada nota kaki itu tu. Apa itu utrujah? Utrujah ialah buah citrus atau citron. Nama saintifiknya ialah Citrus medica. Ia adalah sejenis limau. Limau pun ada banyak jenis. Kalau tempat kita pun biasa-biasa kita kata limau Bali, limau sangkis, limau purut, limau nipih, limau kasturi, kan? Ya, sejenis limau. Dan macam-macam. Ini utrujah adalah sejenis limau. Jenis mana ni limau ni? Baunya harum dan lazat rasanya. Baunya sedap, rasanya pun lazat. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tamar yang rasanya manis tetapi tiada bau harumnya. Maksudnya kalau orang Islam, orang mukmin, orang beriman yang tak baca Al-Quran, dia ni macam tamar, rasa manis kerana keimanan dia tu. Tapi tak ada bau. Bau tak ada harum, Perumpamaan yang ketiga, perumpamaan jenis golongan yang ketiga. Tadi orang Islam, orang beriman, dia baca Quran. Kedua, orang beriman, dia tak baca Quran. Yang ketiga, perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihanah. Raihanah ni apa dia? Kita tengok di footnote di bawah tu, selasih. Dia nama selasih. Nama saintifiknya ialah Ocimum basilicum. Tak boleh kurang betul lah baca kan. Wallahu alam. Dia punya nama saintifiknya ni, kan, kita cari, kita search tengok, macam tu, kan. Ia adalah sebuah pokok herba. Pokok herba. Baunya harum. Tapi pahit rasanya. Orang munafik, bau harum. Maknanya dia baca Quran tu bagus, tapi dalaman dia pahit. Rasanya pahit. Pahit rasanya. Itu orang munafik. Jadi orang munafik ni, macam mana kita tahulah, yang ada dua muka, ada dua, zahir lain, batin lain, luar lain, dalam lain. Baunya harum tetapi pahit rasanya kalau orang munafik baca Quran. Perumpamaan munafik yang tidak, maknanya bila dia baca Quran tu, bau dia harum tu pasal apa? Disebabkan Al-Quran itu. Yang pahit tu pasal apa? Pasal diri dia, hati dia, ataupun dalam diri dia tu kotor, ataupun dalam itu busuk. Tak elok, tak baik, tak elok lah. Dalam dia tak elok. Luar je. Luar tu pun sebab elok apa? Sebab dia baca Al-Quran. Lantunan ayat Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran tetap kalamullah al-mu'jiz yang memberi panduan kepada orang dengan disebabkan mengamalkan isi kandungannya dan sebagainya. Perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran pula adalah seperti Hanzalah. Munafik tak baca Quran. Dah lah munafik tak baca Quran pula, kan. Yang baunya tidak harum dan rasanya pula pahit. Dah lah bau tak ada bau. Bau tak harum, rasa pula pahit. Jadi kalau kita tengok seperti lalu hadis ini, hendaklah kita jadi golongan yang pertama, orang mukmin baca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, kerana dia seperti buah citrus. Biografi perawi. Nama beliau sebenarnya ialah Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, ataupun lebih dikenali sebagai Abu Musa Al-Ash'ari.
Beliau berasal dari Yaman, asalnya adalah Yaman, Al-Yamani, ya, dan bersifat seperti mana orang Yaman, iaitu lemah lembut, berhemah dan halus budi pekertinya. Di golongan-golongan di sini kita panggil habaib, habaib, habib, ya. Habib tengok lembut, dia tak macam orang Arab yang lain yang agak kasar, kan. Contohnya kalau kita pergi di Mesir tu, oi, boleh tahan depa dengan kuat, dengan besar, dengan apa nama ni, agak kasar lah kalau kita di sana tu, kan. Tapi kalau di Yaman dia lembut, orang dia pun macam kita, lebih kurang, kan. Kalau pi pun kalau tengok pakai jubah tu pakai pelekat, ada jenis pakai pelekat. Baik, berhemah dan halus budi pekertinya. Jadi kalau orang Arab, kalangan orang Arab, orang Yaman lah yang nampak kecil molek, dan kemudian kita panggil lebih kurang macam kita. Baik, beliau sangat dihormati oleh umat Islam ketika itu. Kecerdasan akal, itu cerita dia lah. Kalau kita ni seorang yang lemah lembut, berakhlak, berhemah, budi pekerti, ramai orang suka. Bila kasar, ramai ada orang yang tak pernah senang, kan. Tapi orang kata tak semestinya. Kadang mulut itu kadang kasar tapi hati baik. Kata wallahu a'lam bissawab. Kita tak mau ada cerita yang tu. Baik, apa-apa bermula daripada hati. Kecerdasan akalnya dan pertimbangannya yang adil dan saksama jelas kelihatan ketika memutuskan hukuman dan keputusan yang memenuhi kehendak syarak. Jadi kalau kata dia menghukum, sangat bagus penghakimannya, sangat bagus dalam memutuskan satu keputusan. Baik, orang ramai mengatakan hakim dalam kalangan ummah ini ada 4 orang. Hakim yang benar-benar diiktiraf, disanjung tinggi dalam kalangan umat Islam. Yang pertama sekali Umar Al-Khattab. Bijak orangnya, hebat, jauh pandangan dia. Ali bin Abi Talib, samalah Ali bin Abi Talib, orang yang cerdik, bijaksana. Zaid bin Thabit dan Abu Musa Al-Ash'ari, orang yang adil ini lambang kepada akalnya, cerdik, cerdas. Baik, keterangan Rasulullah SAW telah mendatangkan perumpamaan untuk menjelaskan prinsip dan matlamat bacaan Al-Quran, iaitu memberi manfaat kepada si pembacanya dan orang lain. Mana? Tengok, Al-Quran diberi manfaat kepada si pembacanya, kepada orang lain. Orang munafik dia baca Al-Quran, dia mungkin tak memberi manfaat kepada diri dia, tetapi dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Baik, orang lain baca, kan. Nama Nabi SAW menjadikan utrujah yang rasanya enak dan baunya harum sebagai perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kulitnya, ni dia huraian sikit pasal buah. Kulitnya menjadi ubat dan bijinya mengeluarkan minyak yang memberi manfaat kesihatan kepada manusia. Satu, kulit dia ubat, biji dia ada minyak, memberi manfaat kesihatan kepada manusia. Wallahu alam. Tapi inilah yang kita temukan daripada sudut peribadi diri sendiri. Saya pun kurang mengetahui. Maknanya yang ini adalah berdasarkan kepada pembacaan kita, kajian kita yang sikit-sikit ni. Tapi kalau kita ada penonton yang ada pengalaman dengan utrujah ini, silakan berikan pandangan ataupun pengalaman anda. Buah ini juga dikatakan dapat menjauhkan jin dari rumah dan beberapa lagi kelebihannya. Saya ingat kalau kita pergi kedai tu, ada ayat yang ada buah citrus di situ. Dia buah limau citrus di situ, kan. Jin daripada menjauhkan jin dari rumah dan beberapa lagi kelebihannya. Ini yang disebut dalam kitab lah, jauhkan jin. Jadi kalau kita lah ni, apa yang menjauhkan jin?
Kalau perubatan Islam yang pakai antaranya pakai limau purut, lima purut selalulah, tak ada 20 purut, limau nipis. Jadi biasanya digunakan sebagai perubatan, dalam perubatan untuk kita mengusir ataupun memberikan alahan kepada jin tersebut supaya dia tidak boleh sewenang-wenangnya mengganggu orang yang beriman ataupun siapa-siapa saja lah, kan. Buah limau purut, di belakang rumah saya ada banyak limau purut. Kadang orang main berubat di rumah, kita bagi kutip di belakang tu je, sikit-sikit lah. Menjauhkan jin dari rumah dan beberapa lagi kelebihannya. Antara biasanya diguna pakai garam kasar. Ada cara dengan cara besi ataupun tape besi dan sebagainya. Cara daun bidara sidr pun diguna pakai. Bidara ni kalau kita Darushifa pakai daun bidara, cumanya mungkin susah sikit lah untuk kita temui. Ni dah ada sabun yang diperbuat daripada daun bidara. Bolehlah pakai. Baik. Jadi setiap yang Allah Ta'ala jadikan ni makhluk, manusia, jin, dia ada alahan. Manusia pun kan ada alahan. Makan sotong, makan makan udang. Sekali lagi dia ada gatai-gatai tadi dua, kan? Dan sebagainya lah, kan? Jadi secara umumnya jin dia alah kepada beberapa perkara. Antaranya disebut sini buah sitrus. Hadis ini juga satu pencerahan tentang kelebihan menjadi hafiz Al-Quran. Jadi nak jadi hafiz Al-Quran ni mesti memang dia kena baca selalulah. Bila dia baca selalu itu akan memberikan kepada keharuman iman, keharuman zat diri orang si pembaca tersebut. Kelebihan menjadi hafiz Al-Quran, ya. Maksud membaca Al-Quran ini ialah beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bila kita belajar Al-Quran, kita belajar isi kandungan Al-Quran, kita bertekad, kita berazam untuk mengamalkannya. Baik, berkenaan pembaca Al-Quran yang munafik, Ibnu Hajar pernah menyebut bahawa sesungguhnya bacaan orang yang berdosa dan munafik tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak diterima bacaan Al-Quran mereka. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau dia munafik, Allah Ta'ala tak terima. Dan bacaannya tidak membersihkan dirinya daripada dosa. Dia baca, tapi bacaan itu tak membersihkan dia pun daripada dosa dia tu. Dan sifat nifak dia, sifat munafik dia tu, melainkan bacaan yang berkehendak kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala dan berniat untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini kita boleh kaitkan dengan hadis yang kita baca sebelumnya, iaitu hendaklah ada sifat yang ikhlas, niat yang ikhlas dalam kita membaca Al-Quran. InsyaAllah nanti bila-bila saya baca pula, ada dalam satu buku tajuknya 50 sifat orang munafik. Kalau boleh satu sifat setiap hari, habislah 50 hari, insya-Allah. 50 sifat orang munafik yang kita baca. Biasanya kita baca hadis, Pak. Hadis berkaitan dengan ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik 3. Kan? Ada hadis yang lain, tanda-tanda munafik itu jika ada seseorang tu ada 4 tanda munafik ni, maka dia adalah orang munafik yang betul-betul munafik. 4 pula yang tu kan. Dalam Al-Quran disebut dan sebagainya lah. Nanti kita bacalah insya-Allah kalau ada kesempatan. Rasulullah SAW mengatakan munafik yang membaca Al-Quran seumpama raihanah yang tidak dapat mengambil manfaat dengan barakah Al-Quran. Dia tidak boleh ambil manfaat daripada barakah Quran itu. Tidak mendapat ganjaran pahala, keindahan dan kebaikannya tidak meresap ke dalam hatinya. Disebabkan itu, maknanya dia rasa dia pahit lah, yang disebutkan tadi kan, orang munafik. Jadi ada 2 kita bagi. Yang pertama mukmin baca Quran, mukmin yang tak baca Quran. Yang kedua adalah orang munafik yang baca Al-Quran, orang munafik yang tak baca Al-Quran. Baik, pengajaran.
Inilah kelebihan orang mukmin yang membaca, menghafaz dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan baunya harum, rasanya pahit. Rasanya enak, rasanya baik, macam citrus tadi ni. Pelihara yang kedua, pelihara diri supaya tidak termasuk dalam golongan yang mensia-siakan Al-Quran. Jaga diri kita daripada kita termasuk dalam golongan yang mensia-siakan Al-Quran. Antara perkara yang penting ialah kita beradab dengan Al-Quran. Bacalah kitab, seumpama kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, At-Tibyan fi Adabi Halamalatil Quran. Di sana ada adab-adab cerita tentang bagaimana kita nak beradab dengan Al-Quran. Takut disebabkan kita tidak belajar, tapi tak tahu tentang adab-adab Al-Quran tu, maknanya kita dah menghinakan Al-Quran ataupun kita dah mensia-siakan Al-Quran. Oi, jaga kalau kata nak dijaga ni, kalau kita pun kalau tuan-tuan guru ada yang saya jumpa, yang kita jumpa adab dia sangat tinggi dengan Al-Quran. Al-Quran ni tak boleh letak apapun atas dia yang tertinggi. Quran kadang-kadang kita letak cermin mata kita, kadang-kadang kita letak pen kita atas ni, itu pun dikira kurang adab. Kalau guru kami sebenarnya Syekh Nuruddin, guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari ni, atas kitab pun tak boleh letak macam-macam. Atas kitab biasa, kitab mengaji ilmu ni, tambah-tambah Al-Quran Al-Karim, lagilah hendak dijaga. Jadi bila kita jaga, berkat dia orang panggil lain macam, luar biasa. Jadi orang yang jaga adab-adab, kalau kita bincang di sini adab-adab tentang Al-Quran, dia akan dapat nikmat, dia akan dapat barakah Al-Quran, cahaya Al-Quran tu lain macam kat dia tu. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran hendaklah dibaca dengan niat yang ikhlas supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selesai. Jadi tak banyak mana pun dalam kita pagi ni, dalam 20 minit, 23 minit macam tu lah. Jadi cerita bandingan pembaca Al-Quran. Jadi banyaklah kita hendaklah jadi orang yang banyak membaca Al-Quran. Kita nak jadi macam buah citrus. Apa benda dia punya ciri dia? Baunya harum, lazat rasanya, luak dan dalam terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat lagi berinteraksi dengan Al-Quran dengan rapat, dengan dekat, dan kita benar-benar menjadi teman yang setia dengan Al-Quran, insya-Allah. Sekadar itu sahaja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah esok pagi hadis yang ke-14 tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada soalan sila tanya dan kita akan jawab esok insya-Allah jika ada. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ramai juga hari ini ada Zabidah Abdullah, Zubi Zali, Zaidi Harun, lama tak jumpa. Mudah-mudahan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Fi amanillah wa fi hifzillah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.